A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bertemu sekali lagi walaupun di alam maya. Semoga pertemuan ini akan dikira sebagai hasanat, kebaikan yang kita akan bawa berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Antara amalan orang beriman ialah dia sayang, dia cinta kepada saudaranya. Jadi uhibbukum fillah, saya cinta, saya sayang kepada semua antum yang mendengar, yang menonton dan yang di luar itu. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman adalah macam adik-beradik. Jadi cinta pada orang beriman adalah amal soleh. Sebab itu bila tak cinta ataupun benci merupakan satu dosa dan satu kesalahan yang besar. Sehingga Nabi menafikan keimanan daripada orang yang mengaku beriman bila dia tidak menyayangi ataupun mencintai saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, kata Nabi, seseorang itu imannya tidak sempurna sehingga dia sayang, dia cinta pada saudaranya yang sesama agama sebagaimana dia cinta, dia sayang kepada dirinya sendiri. Jadi uhibbukum fillah, aku cinta, aku sayang pada kamu semua kerana Allah. InsyaAllah pagi ni kita tadabbur surah Al-Hujurat. Ini daripada kelas di Hulu Langat yang dibawa Ikram Hulu Langat. Kita dah mula tadabbur daripada tahun lepas tapi terhenti sampai ayat yang ke-10. Jadi sebelum kita sambung ayat yang ke-11, ayat seterusnya, kita tengok intipati ayat-ayat yang lepas. Sebab surah Al-Hujurat ini terkenal dengan surah akhlak. Allah nak menceritakan akhlak, cerita tentang akhlak orang beriman pertama dengan Allah dalam ayat pertama, akhlak orang beriman dengan Allah dan Rasul dalam ayat pertama dan kedua, iaitu hormatlah, besarkan Allah dalam kehidupan kamu, dalam urusan kamu, khususnya dalam ibadat kamu. Letaklah Allah dan Rasul di tempat yang pertama, iaitu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Bila nak melakukan apa saja amalan, hormatlah Allah dan Rasul, letak di tempat yang sepatutnya. Itu jangan melakukan apa saja amalan ibadat melainkan setelah kamu dapat pastikan ia datang daripada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak datang, tidak ada dalil daripada Quran, tidak ada dalil daripada sunnah-sunnah Nabi yang sahih, maka jangan amalkan. Bila kamu amalkan juga yang Nabi tak buat, kamu tak berakhlak, kamu tak beradab dengan Allah dan Rasul. Itu adab yang pertama. Kemudian Allah bagi tahu, termasuklah adab dengan Rasul ialah jangan meninggikan suara lebih daripada suara Rasul. Itu dalam konteks ketika para sahabat bersama Rasulullah. Tapi dalam konteks kita sekarang, Nabi telah wafat dan Nabi tidak ada depan kita, maka boleh berlaku meninggikan suara lebih daripada suara Rasul ialah kita menolak sunnah-sunnah Nabi, kita menolak hadis-hadis yang sahih dan kita teruskan beramal dengan amalan yang bukan daripada Nabi. Amalan yang diamalkan oleh masyarakat, oleh nenek moyang kita. Itu juga termasuk tidak beradab dengan Nabi ataupun dikatakan meninggikan suara lebih daripada suara Nabi. Nabi bercakap begini, kita buat yang lain. Itu adab khusus orang beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Allah bagi amaran, siapa yang tidak letak Allah dan Rasul di tempat yang sepatutnya, siapa yang nak buat apa saja tapi tidak bertanya
apakah dibenarkan oleh agama, adakah contoh daripada Rasulullah, maka Allah bagi amaran. Orang ini habitat a'maluhu. Semua amalannya sia-sia. Solatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya semua sia-sia. 20 tahun ke 50 tahun semua sia-sia bila ada sifat tidak hormat Allah, tidak hormat Rasul, khususnya dalam urusan ibadat kepada Allah. Begitu juga Allah beritahu adab, akhlak sesama Islam. Dalam ayat 6 Allah kata ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini boleh kata akhlak yang ketiga ataupun kaedah yang ketiga, iaitu akhlak di antara sesama Islam. Apa dia? Antaranya ialah bila dengar berita daripada orang yang fasik, akhlak kamu ialah tabayyun. Pastikan dulu benar ataupun salah. Kalau salah jangan sebarkan, kalau benar pastikan ia benar-benar memberi manfaat. Itu akhlak tu. Siapa yang dapat berita terus sebarkan, maka dia tidak berakhlak. Tidak berakhlak dengan manusia dan lebih-lebih lagi tidak berakhlak dengan Allah dan Rasul sebab melanggar perintah Allah. Bila dapat berita, itu dengan berita yang kita dapat boleh jadi ibadat dan boleh jadi dosa. Bila boleh jadi ibadat, iaitu kita ikut perintah Allah, kita cek dulu berita itu benar ataupun salah. Dan boleh jadi dosa bila dapat berita terus kita sebarkan, maka berita itu menjadi musibah kepada kita. Itu akhlak bila kita mendengar berita daripada sesiapa sahaja. Okey, kemudian Allah bagi tahu kaedah yang keempat ataupun akhlak yang keempat ialah kadang-kadang orang beriman ni dah baik kan, berkasih sayang, tapi ada ketika tak setuju dengan kawan dia, ada ketika tak bersetuju dengan kumpulan yang satu lagi, maka berlakulah pergaduhan, berlakulah perbalahan ataupun sampai tak peperangan. Mungkin tak orang beriman berperang, bergaduh? Ya, mungkin. Tapi akhlaknya apa dia? Apa akhlak orang beriman bila dia bergaduh, dia berbeza pendapat? Maka Allah kata dalam ayat yang ke-9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Bila dua kumpulan di kalangan orang beriman berbeza pendapat, bergaduh, berperang, maka akhlak kamu jangan berpihak pada mana-mana pihak. Akhlak kamu sebagai orang beriman ialah jadi orang tengah, jadi orang ketiga yang tidak berpihak kepada mana-mana pihak kecuali kepada kebenaran. Itu akhlak tu. Bila kita berada dalam satu kumpulan dan kumpulan ini bergaduh dengan kumpulan yang lain, kita menyokong kumpulan kita. Walaupun salah, maka kita tidak beriman kepada Allah. Kita tidak berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Jadi bila ada dua kumpulan bergaduh, kita jadi orang yang ketiga yang tujuannya bukan memihak pada mana-mana pihak, tapi mendamaikan dua pihak yang bergaduh. Itu akhlak yang keempat. Kemudian kita masuk ayat yang ke-11. Ini akhlak yang kelima ataupun akhlak yang keenam bagi orang beriman sesama mereka. Ayat ni, ayat 11 dan seterusnya panjang. Saya tak tahu sempat habis tak dua ayat ni. Kalau dua ayat belum tentu habis. 18 sampai ayat 18 belumlah. Okey, kita tengok. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah bercakap dengan orang beriman. Bila orang beriman, maknanya ayat ni secara umumnya adalah surah Madaniyah. Sebab orang beriman berada di Madinah dan ada satu negara, ada satu masyarakat. Jadi Allah berkata, wahai orang beriman. Siapa orang beriman? Orang beriman secara umumnya ialah orang yang mengaku beriman dengan 6 rukun iman. Dia beriman dengan Allah sebagai Tuhan, dia reda dengan semua hukum Allah, dia taat kepada semua perintah Allah tanpa memilih. Dan yang kedua, dia beriman dengan para malaikat. Semua para malaikat, sama ada yang disebut nama dan tugasnya ataupun yang tak disebut, dia beriman dan percaya.
Dan malaikat itu adalah satu makhluk yang gaib, yang dicipta daripada nur. Dan juga beriman dengan hari akhirat. Orang beriman kena yakin bahawa selepas kematian ada hari pembalasan, ada hari akhirat. Dan begitulah seterusnya. Jadi lengkap 6 rukun iman secara teori dan praktikal, maka Allah menyeru kepada orang yang mengaku beriman ni. Dan sebab itu kata Abdullah bin Mas'ud, apabila Allah menyebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud, qala Abdullah bin Mas'ud, far'iha sam'aka, far'iha sam'aka fa innaha khairun tu'maru bihi au syarrun tunha anhu. Tengok, generasi pertama faham Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud adalah generasi pertama yang boleh kata pakar atau pemahir tentang Al-Quran. Dia tahu di mana ayat diturunkan, kerana apa ayat tersebut diturunkan, apa pengajarannya. Jadi maka kata Abdullah bin Mas'ud, bila turun ya ayyuhallazina amanu, Abdullah bin Mas'ud bagi amaran ataupun bagi kaedah. Far'iha makna apa? Ra'ikan, fokuskan, sam'aka, telinga engkau. Ra'ikan ataupun fokus telinga engkau. Bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, dengar je ataupun baca je ya ayyuhallazina amanu, maka perhati. Kenapa? Fa innaha khairun, kerana selepas ayat ya ayyuhallazina amanu ada khairun, ada kebaikan, tu'maru bihi, yang kamu akan diperintah oleh Allah dengan kebaikan tu. Mesti ada perintah yang Allah nak perintah, dan perintah itu baik untuk kamu. Ataupun kalau tak ada perintah kebaikan, syarrun, ada keburukan yang Allah nak cegah supaya kamu tidak terjebak dengan keburukan tersebut, supaya kamu tidak melakukan dosa di atas perkara yang dilarang tersebut. Maka dengar baik-baik. Sebab itulah Allah mengatakan orang yang tak faham Al-Quran, orang yang pekak, orang yang buta. Sebab Allah nak bagi tahu salah satu, sama ada perintah yang baik untuk kamu ataupun ada larangan yang juga baik untuk kamu bila kamu meninggalkannya. Bila kamu baca, kamu tak faham, kamu tak tahu apa yang baik, apa yang buruk. Akhirnya mulut baca Quran, tapi tangan kamu buat dosa, buat kejahatan. Mulut baca Quran, mulut hafal Quran, tapi anggota badan kamu melanggar perintah Allah. Macam saya kata kepada pelajar, wahai pelajar-pelajar semua, maknanya kalau semua pelajar ni adalah dia rasa pelajar, dia fokus, dia dengar. Sebab bila ustaz cakap wahai pelajar, ustaz nak cakap yang berkaitan dengan apa yang dipelajari dan juga yang berkaitan dengan diri pelajar tu. Maka bila ustaz cakap wahai pelajar, pelajar kena dengar. Bila ada pelajar tak dengar, sebenarnya dia bukan pelajar. Begitu juga bila Allah kata wahai orang beriman, dia buat tak tahu je, sebenarnya dia bukan orang beriman. Sebab Allah nak bercakap pada orang yang beriman saja. Maknanya kalau dia beriman, dengar. Kalau tak dengar, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, dia baca je sampai habis. Tak tahu apa yang Allah nak larang ataupun perintah. Maka sebenarnya dia tidak beriman kepada Allah. Jadi wahai orang yang beriman, bila baca Quran, khususnya bila jumpa ya ayyuhallazina amanu, stop. Tengok. Perhati apa yang Allah nak sebut selepas itu. Okey, apa dia ni? Sama ada khairun, kebaikan yang nak diperintah, ataupun syarrun, larangan yang nak dilarang. Dalam ayat ni Allah kata la. Bila la, larangan. La, jangan.
Yaskhar, jangan mempermainkan. Yaskhar, mempermainkan, memperlekeh, mengejek. Qaumun, mana-mana kaum. Min qaumin, terhadap, min di sini kita terjemah terhadap qaumin, kaum yang lain. Okey? Jadi larangan apa dia? Allah kata jangan sesuatu kaum mempermainkan, memperlekehkan kaum yang lain. Allah tak sebut, wahai orang beriman, jangan kamu memperlekehkan orang beriman. Tapi Allah kata jangan satu kaum memperlekehkan kaum yang lain. Makna apa? Bukan mestinya orang beriman. Kita orang beriman boleh tak perlekehkan kaum yang lain? Tak boleh. Apa dalil ayat ni? Allah kata kaumun, umum. Jadi orang beriman pun tak boleh nak perlekehkan kaum yang kafir ataupun bangsa-bangsa lain. Dan bangsa lain pun sebenarnya tak boleh. Tapi itu masalah mereka. Kita ada akhlak. Tugas kita pendakwah, bukan penghukum. Jadi jangan pelekeh, jangan menghina, jangan menghukum. Jangan mempermainkan satu kaum terhadap kaum yang lain. Haram. Seperti apa? Kita kata puak-puak ni tak boleh pakai. Puak-puak ni sesat. Itu dah mempermainkan, memperlekehkan. Kenapa tak boleh? Allah sebut kaum di sini. Sebab apa kaum? Allah tak kata janganlah seseorang kamu memperlekehkan, mempermainkan orang lain. Allah tak kata seseorang kamu, tapi kaum. Kenapa? Adakah bila kita seorang, boleh kita pelekehkan orang? Sebab Allah hanya sebut kaum. Bila sebut kaum, ramai. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya ialah, Allah nak begitu kebiasaannya, kalau kita seorang-seorang ni, susah kita nak pelekehkan orang. Sebab apa? Sebab kita duduk seorang-seorang, kalau kita pelekeh pun tak ada siapa kenal, tak ada siapa dengar. Bila kita nak mempelekehkan orang? Bila ada orang. Apatah lagi bila yang bersama kita, puak kita. Dan bila kita bersama kita, puak kita, ramai, kita ada kekuatan untuk merendah, memperlekehkan orang. Jadi bukan makna mesti ramai baru pelekehkan orang. Tak. Kadang-kadang boleh berlaku juga seorang. Cuma kebiasaannya, bila ramai, baru ada rasa kuat untuk menghina orang. Ada sokongan, ada backup di belakang. Okey? Kenapa tak boleh ni? Di sini Allah begitu. Sebab, moga-moga an yakunu, bahawa mereka adalah mereka menjadi khairan lebih baik minhum, dari mereka. Ini sebab pertama, kenapa tak boleh pelekehkan orang lain ataupun puak lain ataupun kumpulan lain? Sebab Allah kata, kadang-kadang ataupun moga-moga yang kamu pelekehkan satu hari, dia lebih baik pada kamu. Tengok-tengok dia menjadi ulama yang terkenal. Kamu macam itulah, belajar dah 20 tahun macam itulah, tak ada perubahan. Kita tengok banyak sejarah kan, dia disebut dalam Quran dalam hadis, orang biasa-biasa je tapi digelarkan ahli syurga. Contoh Bilal, hanya bukan bangsa Arab, berkulit hitam, asalnya hamba, kemudian daripada Afrika, kemudian miskin, tapi Nabi bagi tahu dia adalah ahli syurga. Jadi jangan pelekehkan orang yang kita nampak pada zahirnya hina. Abdullah bin Mas'ud satu hari, dia fizikal dia, betis dia ataupun kaki dia halus. Jadi satu hari datang angin dan terselak. Nampaklah, jadi sahabat nampak betisnya ataupun kakinya halus. Jadi sahabat-sahabat pun gelak. Gelak itulah yaskhar. Betisnya halus.
Bila Nabi dengar, terus Nabi tegur. Ini tadabbur Al-Quran. Bila Nabi tengok sahabat buat benda yang salah, walaupun sahabat, maka Nabi terus menegurnya tanpa menangguh-nangguhkannya. Sebab dosa ni tak boleh disimpan. Kemungkaran tak boleh dibiarkan. Jadi Nabi kata, kenapa kamu gelak kepada betis Abdullah bin Mas'ud yang halus? Sedangkan Nabi kata betisnya yang halus, kalau diletak sebelah kanan dan bukit Uhud di sebelah kiri, kemudian ditimbang, maka betisnya yang halus yang kamu gelak tu jauh lebih berat daripada bukit Uhud yang besar dan panjang. Maknanya nilai Abdullah bin Mas'ud, iman dia sangat hebat. Sampai kalau ditimbang dengan bukit Uhud, dia tetap berat. Maka jangan menghina betisnya, jangan menghina fizikal manusia. Okey? Jadi satu hari macam pelacur yang bagi minum pada anjing. Kalau tengok pada zahir, hina dia. Apalah kerja pelacur. Tapi dalam hadis Nabi sebut dia adalah ahli syurga. Tengok, kita tak ada jaminan lagi. Kita bukan pelacur, kita bukan pencuri, bukan perasuah, tapi belum ada jaminan ahli syurga. Yang pelacur tu, kalau tengok pada zahir, kalau kita ada pada zaman tu, tengok pelacur, tiba-tiba orang kata dia ni bakal ahli syurga, mungkin kita pelekehkan, karuklah, mana ada pelacur buat kerja ni boleh menjadi ahli syurga. Jangan. Sebab kerana amalannya yang nampak simple, dia menjadi khairan, lebih baik. Okey? Itu sebab pertamalah. Tak boleh memperlekehkan, mempermainkan orang lain. Tak kira siapa, Islam ke, non-Muslim ke, tak boleh. Sebab kedua, tak boleh permainkan orang lain ialah sebab yang suka memperlekehkan orang, suka mempermainkan orang, merendahkan orang adalah orang kafir. Jadi perangai orang kafir itulah kejadian suka permainkan orang Islam, suka memperlekehkan orang beriman. Semua para Nabi dia kata gila, sesat, tukang sihir, dia kata bodoh, ketinggalan zaman. Kerja memperlekehkan orang ialah perangai orang kafir. Jadi kamu jangan ambil perangai orang kafir. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 212. Surah Al-Baqarah ayat 212. Suyyina lillazina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wallazina ittaqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha. Dah. Okey, cuba tadabbur ayat ni. Cuba tengok Zuyyina. Zuyyina makna dihiasi. Dihiasi. Lillazina kafaru, kepada orang kafir. Apa yang dihias kepada orang kafir? Allah kata dihiasi ya. Allah tak sebut siapa yang menghias. Maka kita boleh fahamlah. Yang menghiasnya pastilah Allah. Tapi apa yang dihiaskan? Al-hayatud dunia, kehidupan dunia. Kehidupan dunia dihiaskan. Tapi kepada siapa? Orang kafir. Pengajarannya apa? Setakat ni apa pengajarannya? Bila Allah kata dunia ni dihias kepada orang kafir.
Siapa boleh jawab? Saya kata, rumah ini saya hiaskan untuk Muhammad. Apa makna dia? Bukan untuk orang lain lah, untuk Muhammad aja. Yang lain jangan perasan lah. Jadi dunia ni, satu, Allah kata, Allah hiaskan untuk orang kafir, bukan untuk orang beriman. Dan apa makna dihiaskan? Iaitu, bila dihias, benda tu asalnya tak cantik. Sebab tak cantik lah dihias. Kalau dah cantik, tak dipanggil, tak perlu dihiaskan. Benda yang dah cantik tak perlu dihias. Yang dihias ni ialah benda yang tak cantik. Macam kereta berhiaskan. Asalnya tak cantik pun. Dah dihias barulah nampak cantik. Jadi Allah nak bagi tu, dunia ni memang tak cantik. Tapi Allah hiaskan nampak cantik. Menarik. Nabi sebut dalam satu dunia khadirun wa hulwa. Nampak hijau macam tumbuh-tumbuhan segar. Kemudian hulwa tu manis, seronok. Tapi Allah jadikan dunia ni nampak cantik, nampak seronok kepada siapa? Kepada orang kafir. Jadi pengajarannya apa? Cuba faham, kita duduk kat dunia sekarang. Kita duduk dalam dunia sekarang. Tiba-tiba Allah kata, aku jadikan dunia ni nampak cantik. Tapi kepada siapa? Kepada orang kafir. Makna apa tu? Kepada orang beriman, tak nampak cantik. Orang beriman, bila nampak dunia cantik, dia ada persamaan dengan orang kafir. Orang beriman, bila tengok dunia tak cantik, tak seronok, tak menarik. Kenapa? Sebab Allah dah begitu. Wal akhiratu khairun. Akhirat jauh lebih baik. Yang tu masuk dalam kepala orang beriman. Akhirat jauh lebih baik dan tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas di kepala dan kekal abadi. Yang tu yang masuk. Bila tengok dunia tak cantik. Itu orang beriman. Sebab tu ulama kata, siapa yang tengok dunia tertarik, dia ada sikit persamaan dengan orang kafir. Dia ada sifat orang kafir. Tengok telefon tertarik, tengok negara lain tertarik. Dia ada persamaan sedikit dengan orang kafir. Sebab apa? Orang beriman tertarik kat syurga aja. Sebab itulah para sahabat bila Nabi cerita pasal syurga, masa tu juga dia nak mati. Sebab dia yakin yang di sana jauh lebih tertarik, jauh lebih kekal dan lebih bahagia. Dalam kepala orang beriman, syurga akhirat. Dunia hanya diguna dunia untuk mendapat akhirat. Berbeza dengan orang kafir. Orang kafir guna dunia untuk mendapat dunia lagi. Guna dunia untuk berseronok. Yang Allah kata, innal ladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una kama yatamatta'una al-an'am. Orang-orang kafir ni makan dan seronok macam dengan binatang, tak ada beza. Sebab matlamat dia nak dunia. Untuk apa dunia? Untuk dapat lagi dunia. Orang beriman tak. Nak dunia untuk mendapat akhirat. Okey? Sebab tu ada satu asar, Nabi bila lihat dunia dan rasa seronok, rasa tertarik je, Nabi akan baca satu doa atau satu peringatan. Ini disebut dalam asar, Allahumma la 'isha illa 'ishal akhirah. Maksud dia, Allahumma, ya Allah, la 'isha, tidak ada kehidupan yang sebenar-benar illa 'ishal akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Jadi Nabi ajar kita bila tengok dunia tertarik, seronok, nak je, maka baca zikir ni ataupun doa ni, ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan akhirat. Jadi dunia jangan menipu aku. Okey? Bukan tak boleh kejar dunia, tapi jangan tertipu dengan dunia sampai terlepas yang lebih baik daripada dunia. Okey? Jadi Allah sebut, dunia ni hanya nampak cantik, nampak seronok kepada siapa? Kepada siapa? Orang kafir dan mereka yang sama waktu dengannya. Jadi kita kalau mengaku beriman, jangan seronok dengan dunia. Berjalan je seronok dengan dunia sampai terlepas akhirat. Kan? Jangan. Kemudian sifat kedua orang kafir. Bila dia seronok dengan dunia, dia nak dunia. Bila nak dunia, Allah bagi. Siapa nak dunia, Allah bagi dunia. Bila dapat dunia, ada sifat yang kedua. Sifat kedua, apa dia? Wa yaskharuna.
Yang Allah kata la yaskhar, jangan memperlekehkan. Tapi di sini Allah kata apa? Orang kafir yaskharuna, suka memperlekehkan, suka mempermainkan siapa? Minal ladzina amanu, orang beriman. Tengok kesan bila dapat dunia, bila senang, bila kaya, dia akan bawa pada satu kesan yang buruk, akhlak yang buruk. Apa dia? Memandang rendah orang lain. Khususnya siapa? Orang beriman. Kenapa? Sebab orang beriman matlamat di akhirat. Bila matlamat akhirat, biasanya miskin orang beriman. Sebab tu yang memeluk Islam di peringkat awal dakwah Nabi, kebanyakan orang miskin. Sebab tu orang-orang kafir musyrikin Mekah bagi amaran pada Nabi, kalau kamu nak kami dengar tazkirah kamu, jauhkan orang miskin. Orang miskin hina, tak layak duduk bersama kami. Kami orang pembesar negara, orang yang kaya. Ataupun kalau nak juga duduk dengan orang miskin, orang musyrikin bagi amaran pada Nabi, kalau nak juga bersama orang miskin, jadikan waktu kami berbeza dengan waktu orang miskin. Sebab tu turun ayat dalam surah Al-Kahfi, Allah kata wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'un rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarlah wahai Muhammad, diri kamu duduk dengan orang miskin. Sabar walaupun diasap bertubi-tubi oleh orang kafir supaya kamu tinggal orang miskin. Tak, kamu kena sabar. Sebab nak duduk bersama orang miskin bukan senang. Bukan senang. Kadang-kadang kita tak boleh duduk lama sebab tak ada kebaikan pada zahirnya. Kadang-kadang rumah dia sempit, kadang-kadang panas, kadang-kadang kita pula dalam berjalan jauh kena keluar duit pula bagi bantuan. Lepas tu bukan sekali kena bagi lagi bantuan. Jadi Allah kata sabar dalam duduk bersama orang miskin dan memberi bantuan kepadanya. Sebab orang kaya tak sabar duduk dengan orang miskin. Bahkan mereka yaskharuna, memperlekehkan orang miskin. Ini sebab kedua. Kenapa orang Islam, orang beriman haram memperlekehkan orang lain? Kenapa haram? Sebab sifat yang memperlekehkan orang, sifat orang kafir. Jangan ada sifat orang kafir dalam diri kita. Kemudian Allah kata, habis kita orang beriman ni tak boleh perlekehkan orang, tak boleh menghina orang walaupun dia kafir. Habis kita nak buat apa? Bila kita nak menang, bila kita nak berada di atas, Allah kata wallazina taqaw, dan orang-orang yang bertakwa pada Allah. Kat dunia nampak orang kafir kat atas, sebab tu dia pelekehkan orang Islam. Orang kafir pemimpin, orang kafir menguasai ekonomi, menguasai tentera dan sebagainya. Jadi dia merendahkan orang Islam. Maka kita bila nak menang, Allah kata sabar. Orang-orang yang bertakwa fawqahum, akan berada pula di atas orang kafir. Tapi bukan di dunia. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kerja kamu bukan mesti duduk di atas orang kafir kat dunia. Tapi bila kamu tetap bertakwa pada Allah, walaupun kamu di bawah kat dunia, kamu dihina, maka satu masa pasti kamu akan berada di atas pada orang kafir. Semua orang kafir di akhirat akan berada di bawah kamu. Jadi jangan risau. Allah akan membela kamu. Kalau tak kat dunia, Allah akan bela kamu di akhirat. Dan Allah beritahu, wallahu yarzuqu man yasha'. Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia nak. Allah bagi rezeki pada orang kafir, kaya gila kan. Jadi pembesar, zalim apa semua, Allah bagi. Silakan. Siapa yang nak dunia, silakan. Dan Allah juga boleh bagi pada orang beriman di akhirat besok, bighairi hisab, tanpa batas. Okey? Jadi di sini kita ada dua sebab kenapa haram mempermainkan orang. Pertama, sebab orang yang kita pelekehkan satu hari mungkin dia lebih baik pada kita. Yang kedua, sifat suka memperlekehkan orang adalah sifat orang kafir. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wala nisa. Tadi kaum. Kemudian Allah kata wala nisa, dan tidak juga nisa, wanita-wanita. Min nisa'in, dari terhadap wanita-wanita lain. Okey, ulama ahli tafsir mengatakan bila Allah sebut kaum, kemudian lepas tu Allah sebut nisa, wanita,
Makna apa tu? Kaum ni lelaki. Yang ni maksud dia rijal. Apa bukti? Allah sebut berlawanan, ada nisa. Bila sini nisa, sini confirm rijal. Walaupun Allah guna perkataan kaum. Tapi ada ayat Allah sebut kaum saja, tak ada nisa. Ada ayat-ayat lain Allah sebut kaum saja, nisa tidak ada, maka itu adalah merangkumi semua sekali. Itu kaedah dia. Bila sebut kaum ada nisa, kaum tu lelaki. Bila sebut kaum tidak ada nisa, kaum tu merangkumi semua. Okey? Jadi kenapa Allah sebut nisa? Sedangkan kalau Allah tak sebut nisa, wanita, kaum tu dah merangkumi lelaki dan wanita. Kenapa Allah sebut lagi nisa? Itu tadabbur. Siapa boleh jawab? Soalan, saya ulang soalan. Kenapa Allah sebut nisa, wanita, sedangkan kaum tu dah merangkumi lelaki dan perempuan? Apa perlu lagi disebut wanita? Tak ada jawapan? Belum sampai. Oh, belum sampai. Kalau tak tahu siapa jawab, lambat sampai pula. Bukan pasal ni. Oh. Tak ada. Okey. Tak apalah. Sepatut wanita jawab ni. Sebabnya ialah kalau Allah tak sebut wanita, Allah sebut kaum saja. Mungkin wanita ni akan perasan. Oh, yang suka mempermainkan orang, mempelikakan orang adalah lelaki sahaja. Maka Allah nak bagi tahu tak, sebenarnya yang perangai suka mempelikakan orang, wanita pun tak terkecuali. Jadi Allah nak bagi peringatan juga kepada wanita. Sebenarnya wanita pun tak lepas daripada sifat buruk ni. Suka permainkan orang. Sama-sama, khususnya sama-sama wanita lah. Kadang-kadang perlekakan orang apa, dari segi kawan dia tu lembab. Apalah, dah mengaji 10 tahun tak faham. Apalah, baca ayat 10 kali tak ingat-ingat, lembab. Kadang-kadang dia perlekakan pakaian. Ya Allah, pakaian, warna dia macam tak tahu, macam-macam dia sebut. Sama-sama dia, kumpulan dia. Kita lelaki tak tahu sangat. Tapi kadang-kadang perempuan ni suka. Betul? Apa pula tak betul Allah yang sebut ni? Mesti betul. Okey? Okey, kalau sebalik macam mana? Ini macam lelaki mempermainkan lelaki. Ini pula wanita permainkan wanita. Tapi Allah tak sebut lelaki permainkan wanita ataupun terbalik, wanita permainkan lelaki. Tak ada ayat tu. Adakah termasuk juga hukum yang sama? Ya, hukumnya sama. Tapi Allah tak sebut. Biasanya ayat Quran ni Allah sebut yang kebiasaan. Biasanya lelaki dia perlekehkan lelaki lah. Sebab cara nak perlekehkan orang, mesti orang tu ada kejantanan. Kalau kita lelaki pelekehkan wanita, tak hebatlah kita, sebab kita pelekeh wanita yang memang sedia lemah. Wanita ni Allah jadikan wanita yang makhluk yang lemah. Tiba-tiba kita pelekehkan, jadi tak hebatlah kita. Dan wanita pun kalau nak pelekehkan lelaki pun bukan tak ada. Hukumnya sama, haram. Tapi biasanya wanita dia pelekehkan lelaki tak ada kekuatan. Kalau dia pelekeh pun sama-sama dia sahaja. Itu kebiasaan. Tapi kalau berlaku, hukumnya tetap sama, iaitu haram. Okey? Jadi Allah kata, asa an yakunna. Asa, moga-moga, an yakunna, mereka, iaitu wanita, wanita yang diperlekehkan itu menjadi khairan, lebih baik. Minhunna, dari mereka. Sebab yang sama, kadang-kadang pelekehkan wanita tu, apalah wanita yang asyik menyanyi dah sampai ketua, bila nak sedar diri. Tengok-tengok kawan tu last kehidupan dia bertaubat, beriman kepada Allah, jadi ahli syurga. Yang dia pula sebab dia sombong, akhirnya
dia mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah sebab sombong. Jadi jangan pelekehkan orang. Kita tak tahu nasib kita. Sekarang pada zahir kita nampak beriman, tapi last minute di hujung kehidupan kita tak tahu. Kita takut pada amarah yang Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih. Ada orang yang melakukan amalan ahli syurga sepanjang hidup dia. Sampai satu jengkal lagi. Satu jengkal bukan masuk syurga. Satu jengkal lagi kehidupan dia sampai ke saat kematian. Mana dah dekat kematian je. 50 tahun solat, puasa, haji, umrah. Tapi katalah setengah jam lagi dia nak mati, maka Allah tunjuk hakikat hatinya sebenar. Maka ketika itu dia tak solat, dia pun mati dalam keadaan tak solat dan dia mati masuk neraka. Jadi ada orang yang buat amalan soleh, jarang buat dosa, menyebabkan dia sombong dan menghina orang. Dan ada pula orang yang buat dosa sepanjang masa menyebabkan dia sedar, dia menangis, dia bertobat betul-betul, dia belajar. Maka kata ulama, orang yang buat dosa besar dan bertobat dan sedar lebih baik daripada orang yang sentiasa buat amal soleh sehingga menimbulkan riak ataupun dia rasa dia lebih baik pada orang. Okey? Jadi jangan menghina sesiapa. Sama ada dia Islam ataupun bukan Islam. Kadang-kadang kita kutuk orang kafir. Kita tengok orang kafir masuk syurga lebih awal daripada kita. Okey, kemudian wala talmizu, dan jangan talmizu. Talmizu apa dia? Talmizu mengaibkan. Mengaib ataupun mencela. Jangan kamu mencela. Anfusakum, diri kamu. Okey, yalmizu daripada perkataan lamaza. Lamaza. Makna dia mencela. Kalau orang yang mencela, lamizun. Lamizun. Kalau orang yang banyak mencela, kerja dia, tabiat dia pagi petang siang malam suka mencela orang. Allah tambah ta lagi, jadi wazan dia lumazah. Nah, asal dia lamazah. Lamazah mungkin kita jarang dengar, lamizu pun tak pernah dengar, tapi lumazah biasa dengar tak? Surah apa ni? Surah Lumazah ke surah Humazah? Ha? Allah kata apa? Wailun likulli humazah lumazah. Wailun likulli humazatil lumazah. Ini lumazah ni. Jadi maknanya dia samalah. Celakalah, binasalah, nerakalah. Bagi siapa? Setiap orang yang humazah, yang mencela, kata ulama, dengan perbuatan. Dia buat bagi isyarat, dia buat macam ni. Itu mencela dengan perbuatan. Kadang-kadang dia kenyit mata, kadang-kadang dia ejek orang cara berjalan tempang. Itu humazah. Lumazah, mencela dengan lidah, dengan perkataan. Bodoh, bangang, lembab. Allah kata celakalah orang ni. Bahkan wailun juga satu lembah dalam neraka. Makna dia akan masuk neraka yang bernama wailun. Jadi lumazah, talmizu daripada perkataan lamazah, daripada situ juga keluarlah perkataan lumazah. Pencela yang memang tegar. Kerja dia pagi petang siang malam mencela orang, mengutuk orang je. Dan juga Allah sebut sifat lumazah ni haram sebab sebenarnya Allah nak jaga maruah manusia. Allah nak jaga supaya dia maruah dia terpelihara, kemuliaannya terjaga, maka jangan sentuh kemuliaannya dengan cara mengaibkannya. Dan yang kedua juga sifat lumazah ni suka mencela sifat orang kafir. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 212. Surah Al-Baqarah ayat 212. Ha? Yang tadi? Sorry. Surah At-Taubah ayat 58. Surah At-Taubah ayat 58.
Wa minhum man yalmizuka fi sadaqat. Kemudian fa in u'tu minha radu. Wa illam yu'tau minha izahum yaskhatun. Tengok, ini Allah sebut sifat orang munafik. Apa dia? Cuba kita tadabbur. Wa minhum, dan sebahagian daripada mereka iaitu orang munafik. Man, orang yang yalmizu. Ni daripada berkata lamaza, talmizu, yalmizu, lumaza, sama. Ada sebahagian mereka, siapa ni orang munafik? Apa sifat mereka? Apa perangai mereka? Man, orang yang mencela engkau. Yang dicela ni siapa? Rasulullah. Jadi orang Islam, orang beriman biasa dicela, tapi orang beriman tak akan mencela. Orang beriman tak akan mencela. Kalau Nabi pun dicela, maka orang macam kita ni, ustaz biasa-biasa je ataupun pelajar biasa-biasa je, orang cela, orang kutuk, tak payahlah sedih, tak payahlah menangis, bangun tengah malam menangis sebab orang cela kita, tak payahlah. Ni, siapa yang dicela ni? Nabi dicela, dikutuk, dikatakan gila. Jadi Allah kata ada sebahagian mereka yang mencela engkau fi sadaqat, dalam pengagihan zakat. Sebab apa? Sebab mereka tak dapat. Bila mereka tak dapat, Nabi bagi dengan adil, tapi mereka tak layak dapat sebab mereka bukan asnaf contohnya. Maka mereka cela. Sebab tu Allah kata apa? Fa'in u'tu, sekiranya mereka diberi sedekah ataupun zakat, daripada sedekah itu radu, mereka reda, walaupun cara yang salah. Makna apa? Matlamat mereka bukan pengagihan, matlamat mereka dapat. Halal ke tak halal ke itu tak penting, barulah mereka reda. Dan wa illam yu'tau, dan sekiranya mereka tak diberi daripada zakat itu, daripada sedekah, izahum yaskhatun, mereka marah. Marah ni lawan reda. Itu je. Jadi perangai orang kafir ataupun orang munafik ialah dia nak apa yang dia nak, walaupun cara yang salah. Bila dapat yang dia nak, dia reda. Bila tak dapat, walaupun memang tak layak dapat, tapi dia murka. Macam sekarang lah, banyak barang-barang diagihkan. Ada ciri-ciri orang munafik. Bila tak dapat, dia marah. Padahal dia memang tak layak dapat. Kadang-kadang dapat sikit pun dia marah juga. Sedangkan barang setakat itu je. Itu ciri-ciri munafik. Orang beriman ialah reda dengan apa yang Allah takdirkan. Kalau tak dapat hak dia yang sepatut dia dapat pun, jangan marah. Tapi guna saluran yang betul. Okey? Jadi yalmizu ni perangai siapa? Perangai orang munafik ataupun orang kafir. Jangan mengaibkan. Sebab itu dalam satu hadis sahih kita biasa dengarkan, ada Nabi duduk bersama orang Yahudi. Orang Yahudi datang, maka orang Yahudi berkata pada Nabi, Assalamu alayka. Assalamu alayka. Satu riwayat, Assalamu alaikum. Apa makna assam? Maut. Assam makna maut. Jadi kalau orang Islam bagi salam Assalamualaikum, mana selamat sejahtera. Tapi orang Yahudi dia bagi pada salam pada Nabi apa dah? Bunyi macam nak sama, Assalamu assam. Tapi tujuannya buruk. Tujuannya apa dah? Celakalah ataupun matilah engkau Muhammad. Jadi Nabi pun jawab. Nabi jawab apa? Wa alaika. Ataupun wa alaikum. Stop. Kat situ je Nabi jawab. Hadis ni diriwayatkan oleh Aisyah. Dan masa orang Yahudi kutuk Nabi ni, yaskhar ataupun talmizu, Aisyah ada kat situ. Bila Aisyah ada kat situ, Aisyah pun kata pada Rasulullah. Dia kata apa? Ya Rasulullah, kenapa kamu tak jawab
Aisyah pun tolong jawab. Dia kata apa? Assalamu alaika wal la'nah. Aisyah tambah satu lagi. Mati ke atas engkau dan laknat Allah. Bila Nabi dengar, Nabi tegur Aisyah. Bukan Nabi tegur orang Yahudi. Orang Yahudi nak kutuk Nabi, itu perangai dia. Tapi orang beriman nak kutuk orang, bukan perangai orang beriman. Walaupun Aisyah kutuk siapa ni? Orang Yahudi yang memang dilaknat oleh Allah. Tapi akhlak orang beriman bukan macam tu. Aisyah kata, ya Rasulullah, ya Aisyah. Nabi kata kepada Aisyah, ya Aisyah, kenapa kamu sampai tahap ni? Sampai sebut asam, kemudian laknat lagi. Aisyah pun jawab balik, ya Rasulullah, kamu tak dengar ke? Dia macam doa tak baik pada kamu, asam. Kamu tak dengar ke? Nabi kata, aku dah dengar dan aku dah jawab. Aku dah jawab, wa alaika. Apa mana wa alaika? Kalau mereka berkata, mati ke atas aku pun jawab, wa alaika. Maksudnya ialah, ke atas engkau pun mati juga. Cuma aku tak sebut je asam. Yang kamu sebut patut tambah ni, kenapa? Jadi Aisyah, Nabi pun berkata kepada Aisyah, innallaha ya'murukum birrifqa. Sesungguhnya Allah perintah kamu supaya rifqa, berlemah lembut, walaupun pada orang kafir. Itu akhlak orang Islam. Sekarang kadang-kadang orang kafir tak kutuk kita pun, kita pula kutuk dia. Ini orang Yahudi dah kutuk Nabi, depan-depan Nabi pun Nabi tak benar menjawab kutukan itu. Sebab kutukan orang kafir itu perangai mereka. Orang beriman tak mengutuk orang. Orang beriman kerja dia berdakwah. Kerja dia membetulkan akhlak orang yang salah. Okey? Jadi jangan kamu mencela ataupun mengaibkan diri kamu. Maksudnya apa ni? Allah kata, cuba kita tadabbur, jangan mengaibkan diri kamu. Allah tak kata jangan mengaibkan orang lain. Jadi macam mana tu? Ada tak orang mengaibkan diri sendiri? Kita kata, bodohnya aku. Kenapa aku lembab sangat ni? Tak ada kan? Jadi apa maksud jangan mengaibkan diri kamu? Apa maksud dia? Ada dua maksud. Dua maksud. Pertama, Allah nak bagi tahu saudara kamu yang Islam tu adalah macam diri kamu. Saudara kamu yang Islam adalah macam diri kamu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman adalah macam adik-beradik. Bahkan Nabi sebut, orang beriman seperti satu jasad, satu badan. Kalau kepala sakit, satu badan dia rasa. Jadi bila kamu kutuk orang beriman, macam kamu kutuk diri kamu sendiri. Sebab dia sebahagian daripada kamu. Macam kita kutuk kepala kita, bodoh kepala aku, celaka tangan aku. Bila kita kutuk saudara kita, macam kita kutuk diri kita sendiri. Sebab mereka sebahagian daripada kita. Ini satu. Jangan cela diri kamu, sebab bila kamu cela orang beriman, mereka adalah sebahagian daripada diri kamu. Sebab yang kedua, jangan cela orang lain yang menyebabkan dia pula cela diri kamu. Maknanya kamu cela orang membawa hasil kepada orang mencela kamu. Jadi bila kamu cela orang sehingga orang cela kamu, macam kamu cela diri sendirilah. Kamu mengundang padah. Ini sama dengan satu hadis. Hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi kata, la'anallahu man la'ana walidayhi. Tengok maksud dia, Nabi kata Allah melaknat. Siapa ni? Man la'ana walidayhi. Siapa yang telah melaknat kedua ibu bapaknya. Jadi Allah melaknat siapa? Orang yang melaknat kedua ibu bapaknya. Jadi sahabat dengar pelik lah. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, man yal'anu abahu. Adakah orang melaknat bapak dia sendiri? Takkan dia nak laknat bapak dia sendiri? Nabi kata, yal'anu aba akhihi fayasubbu abahu. Dia melaknat bapak kawan dia, maka kawan dia pun melaknat bapak dia. Jadi laknat dia kepada bapak kawan dia mengundang kepada orang pula melaknat bapak dia. Jadi macam dia melaknat bapak dia sendiri. Sebab laknat dia kepada orang membawa kepada orang melaknat bapak dia. Boleh faham?
Jadi tengok bahasa Al-Quran. Daripada sini kita boleh faham, boleh berlaku dalam dua keadaan. Jangan cela, jangan mengaibkan orang Islam yang lain sebab dia macam diri kita sendiri. Yang kedua, jangan mengaibkan orang lain sebab dia juga akan mengaibkan kita. Jadi punca dia mengaibkan kita sebab kita mengaibkan dia. Okey? Dua yang dilarang dalam ayat ni. Pertama, jangan permainkan. Yang ni jangan mengaibkan. Wala tanabazu, dan jangan kamu memanggil. Tanabazu, memanggil, bil alqab, dengan gelaran yang tidak baik. Ini menggelar. Contoh, wahai tempang, hei tempang. Gelaran yang tak baik, yang tak disukai oleh orang yang kita panggil. Hei lembab, hei pencuri, hei perompak, hei perasuah, hei penzina, hei kaki kelab malam. Itu semua haram. Memanggil dengan gelaran yang tidak baik ataupun dengan tujuan untuk menghina. Okey? Jadi ada berapa semua? 3 kan? Satu, jangan permainkan, jangan merendahkan. Yang kedua, jangan mengaib. Apa beza ni? Mempermainkan dengan merendah. Allah jadikan, boleh buka tak surah Az-Zukhruf ayat 32? Surah Az-Zukhruf ayat 32. Ahum yuksimuna. Surah Az-Zukhruf ayat 32. Okey. Surah Az-Zukhruf ayat 32. Cuba tadabbur. Ni ada kaitan dengan ayat ni. Yang Allah larang kita memperlekehkan, mengaibkan orang lain. Sebab apa? Sebab Allah beritahu auzubillahi minasyaitonir rajim, ahum yuqsimuna. Adakah mereka yuqsimuna yang membahagi-bahagikan rahmat Tuhan kamu?
Kadang-kadang orang musyrikin pertikaikan, kenapa Muhammad dilantik sebagai Rasul? Kenapa orang ni jadi baik? Jadi Allah kata, adakah mereka yang nak bagi kenabian, kehebatan, kebaikan seseorang sehingga mereka boleh menentukan yang ni jadi Nabi, yang ni tak boleh jadi Nabi? Adakah mereka, tugas mereka? Bukan. Bahkan Allah kata, nahnu qasamna, kami yang membahagikan bainahum, di antara mereka, ma'isyatahum, kehidupan mereka, fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia. Allah kata kami yang menjadikan manusia, membahagikan rezeki pada manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang jutawan, ada yang biasa-biasa. Ada pemimpin, ada rakyat. Kami yang membahagikan kehidupan mereka di kehidupan dunia. Wa rafa'na, dan kami angkat sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain. Ada yang duduk di atas, ada yang duduk di bawah, ada yang rumah banglo, ada rumah teras, ada rumah setinggan. Kami yang tentukan darajat, berbagai darajat. Apa faedah ni? Ni Allah bagi tahu. Apa faedah Allah jadikan yang ni kaya, yang ni miskin, yang ni sihat, yang ni sakit? Apa faedah? Yattakhiza ba'duhum, supaya sebahagian mereka mengambil sebahagian mereka sukhriya. Sukhriya apa makna? Supaya sebahagian lain membantu sebahagian yang memerlukan. Kami jadikan orang kaya dan orang miskin supaya orang kaya bantu orang miskin. Kami jadikan orang sihat supaya orang sihat bantu orang sakit. Sekarang yang kena COVID-19, berapa ramai yang sakit, beribu-ribu kan. Maka yang membantu siapa? Sihat. Kalau Allah jadikan semua sakit, tak ada siapa yang nak rawat yang sakit. Kalau Allah jadikan semua sihat, tak ada orang yang dapat pahala membantu orang yang sakit. Jadi Allah jadikan semua ni, ada kaya, ada miskin, ada sihat, ada sakit, supaya masing-masing membantu antara satu sama lain. Bukan untuk memperlekehkan orang lain. Yang kaya jangan menghina orang miskin. Tak. Aku bagi kaya supaya kamu bantu orang miskin. Yang miskin pula jangan mencuri. Tapi buatlah kerja dan bertawakal pada Allah. Satu masa ada orang akan bantu kamu. Kadang-kadang Allah bantu orang tu melalui orang lain. Orang yang membantu tak kaya pun, tapi akhirnya orang yang dibantu menjadi kaya. Makna apa? Allah jadikan orang tu kaya melalui orang ni, orang ketiga. Jadi jangan menghina, jangan mempelekehkan orang lain. Semua ada peranannya dalam kehidupan. Okey? Kemudian Allah kata bi'sa. Bi'sa, kita sambung. Seburuk-buruk. Seburuk-buruk nama ataupun gelaran ialah fusuk, fasik. Apa makna fasik? Fasik dari segi bahasa ialah terkeluar. Contohnya pokok buah kurma, tandanya tertanggal daripada pokok. Jadi bila sesuatu berpisah, maka dipanggil fasak. Macam ni, saya buka tudung. Ini tertanggal, dia panggil fasak. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah agama ialah fasak ialah ketaatan seseorang kepada Allah dah tertanggal. Maknanya bila dia buat dosa, dia telah menjadi orang yang fasik. Sebab ketika itu ketaatannya kepada Allah telah hilang. Jadi fasik ni ialah orang yang buat dosa. Apa maksud ayat ni? Seburuk-buruk gelaran ialah fasik ba'da, setelah iman. Apa maksud? Allah bercakap dengan siapa ni? Ya ayyuhallazina amanu, orang beriman. Maka kamu beriman. Dan Allah larang 3 benda. Satu, jangan memperlekehkan orang. Yang kedua, jangan mengaibkan orang. Yang ketiga, jangan menggelarkan orang dengan gelaran yang tak disukai. Makna bila Allah larang, itu satu dosa. Bila kamu langgar, kamu buat dosa, kamu orang fasik. Tadi kamu beriman, sebelum kamu langgar ni, kamu orang beriman. Bila langgar aja, bila buat dosa, salah satu ataupun tiga-tiga, kamu jadi orang yang fasik. Jadi Allah kata gelaran yang paling buruk ialah kamu termasuk orang yang fasik setelah kamu beriman kepada Allah. Boleh faham?
Jadi kadang-kadang kita duk gelar orang tempang, wahai lembab, wahai pencuri. Cuma rupa-rupanya gelaran yang paling buruk bukan pencuri, bukan perempak, bukan perasuah. Gelaran yang paling buruk ialah kita dah beriman, tiba-tiba buat dosa, maka kita masuk golongan orang fasik. Itulah keadaan yang paling buruk. Dah baik, dah beriman, tiba-tiba buat dosa, jadi orang fasik. Itu yang tak baik. Okey? Jadi boleh jadi fasik bila ni? Kita buat salah satu dosa. Daripada sini, kita boleh faham apa makna fasik. Fasik ada dua. Satu, buat dosa besar. Ini dosa besar semua ni. Menghina orang, mengaib orang, menggelarkan orang dengan gelaran yang tak disukai, itu dosa besar. Jadi buat satu je, fasik. Yang kedua, fasik ialah dia buat dosa kecil tapi berterusan dan tak bertaubat, pun digelarkan fasik. Contoh kita membazir makan. Setiap hari masak lebih. Kita solat tepat pada waktu, tapi Allah kata kita fasik. Sebab apa? Sebab kita buat dosa kecil tapi berterusan. Dan ingat, sebahagian ulama mengatakan bila orang fasik ni ada kesan dia selepas itu. Kesannya apa? Salah satunya, dia tak boleh menjadi wali kepada perkahwinan anak perempuannya. Kalau dia jadi wali, sebahagian ulama kata tak sah nikah tu. Jadi kena cari wali saudaranya ataupun kena wali hakim. Sebab apa? Bapa dia fasik. Apa dosa dia? Buat dosa kecil berterusan. Yang kedua, kalau dah fasik, persaksian dia tak boleh diterima. Kalau orang panggil dia saksi di mahkamah, dalam mahkamah syariah, hakim akan bagi tahu persaksian kamu ditolak sebab kamu orang yang fasik. Yang ketiga, kata ulama, orang yang fasik ni tak boleh jadi imam. Tak boleh jadi imam dalam solat. Dan juga ada juga ulama mengatakan kalau orang yang fasik melakukan azan tu tak sah. Azan tak sah. Jadi kesan fasik ni sangat besar. Sebab tu Allah kata apa? Allah sebut dalam bentuk mencela, seburuk-buruk. Kesan dia besar. Dan Allah guna perkataan bi'sa. Seburuk-buruk nama selepas orang tu beriman ialah bila dia menjadi fasik. Jadi fasik bukan benda kecil. Okey, kemudian Allah kata apa? Wa man lam yatub, dan siapa yang tidak bertaubat. Taubat mana dia? Taubatun mana dia? Rujuk, kembali. Taubat dalam bahasa Arab rujuk. Iaitu siapa bertaubat, mana dia kembali kepada Allah. Dia tinggal maksiat, dia buat ketaatan. Itu makna taubat. Kalau dia tinggal maksiat tapi tak kembali kepada Allah, tak melakukan ketaatan, dia belum bertaubat. Okey? Jadi Allah kata siapa yang tidak bertaubat daripada apa? Dosa ni. Dia perlekehkan orang, dia mencela orang, dia gelarkan orang si tempang, budak yang lembab, budak yang keturunan tak baik. Kemudian dia tidak bertaubat pula. Maka Allah kata faulaika, maka itulah mereka orang-orang yang zalim. Zalim. Tadi Allah sebut fasik, sekarang Allah sebut zalim pula. Sebenarnya fasik tu juga zalim, zalim tu juga adalah fasik. Bahkan zalim ni Nabi kata apa? Az-zulmu zulumatu yaumul qiyamah. Siapa yang buat kezaliman kat dunia, maka dia akan dapat zulumat, kegelapan pada hari kiamat. Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Al-Munafikun. Orang beriman dia berjalan, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Di akhirat besok daripada mahsyar, orang beriman berjalan, cahaya kat depan mereka, kanan kiri. Maknanya terang. Tapi orang yang kafir, orang yang munafik dan orang yang buat zalim, tak ada cahaya, gelap. Jadi jangan main-main dengan kezaliman. Cuba bayangkan, kita kalau elektrik tak ada, rumah kita 4-5 jam kita dah rimas. Ini duduk 50 tahun daripada mahsyar, gelap, tak nampak apa, tak tahu apa nak berlaku. Jadi jangan buat zalim pada orang.
Apa dia kezaliman? Mencela orang, mengaibkan orang, menggelarkan orang. Kadang-kadang maaf saya cakap, kita gelar Cina mata sepet, kan? India paria. Itu satu kezaliman kepada mereka. Walaupun mereka tak beriman, tapi mereka adalah makhluk Allah yang ada kehormatannya. Bahkan Nabi bila ada mayat orang Yahudi lalu depan Nabi, Nabi bangun. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, dia Yahudi, dia sesat, dia kafir, kenapa kamu bangun dah hormat? Nabi kata dia tetap manusia walaupun dia Yahudi. Jadi Islam mengajar kita hormat orang yang lain walaupun dia bukan Islam. Jadi bila buat zalim, bersedialah untuk menghadapi kegelapan pada hari kiamat. Okey? Jadi bertaubat. Saya nak ulas sikit. Kalau kita dah dulu mencela orang, mengutuk orang, mengaibkan orang, macam mana nak bertaubat daripada dosa ni? Sebagaimana kita tahulah syarat bertaubat kan, kena tinggal dosa tu, kena menyesal, berjanji, berazam tidak ulang lagi, kemudian bertaubat betul-betul ikhlas kerana Allah, bukan sebab dah tak mampu buat dosa. Dan yang kelima, bertaubat di waktu yang diterima, iaitu sebelum nyawa sampai ke halqum ataupun sebelum matahari terbit daripada sebelah barat. Itu tak ada masalah. Yang masalah satu je syarat ni. Apa dia? Bila kita buat dosa melibatkan orang. Ini dosa melibatkan orang ni. Ni yang paling susah. Sebab itulah ulama kata, kalau kamu mengumpat orang ke mencela orang, ada pendapat ulama, kamu kena jumpa dia dan bagi tahu, aku dah kutuk kamu 5 tahun yang lepas. Maafkan saya. Kalau dia pukul, kamu tangguh. Itu pendapat yang pertama. Apa pun akan jadi, kamu kena jumpa dia, minta maaf dengan dia. Kalau dia maaf, barulah dipanggil bertaubat. Kalau mengumpat pun, kena jumpa dia, bagi tahu, saya dia mengumpat awak. Kalau dia tanya, mengumpat apa? Kena sebut satu persatu. Kalau tak sebut, dia tak maafkan, maka kita akan tangguhlah di akhirat. Apa dia? Kegelapan pada hari kiamat. Dan satu lagi apa dia? Pahala kita transfer kat dia. Bila kita zalim pada orang dan dia tak maafkan kita, kita dapat dosa dan dia dapat pahala kita. Tidak ada orang yang antara orang yang paling bodoh. Orang yang paling bodoh ialah dia bagi pahala pada orang dan dia ambil dosa. Ini orang kerja yang paling bodoh. Jadi jangan mencela, jangan mengumpat, jangan mengaibkan orang. Sebab kalau dia tak maafkan, bukan setakat kita dapat dosa, tapi pahala ibadat kita transfer kat dia. Okey? Pendapat kedua, dia kata, bila kita buat dosa pada orang, mengumpat ke mencela, tak payah jumpa dia. Tak payah minta maaf dengan dia. Habis kena buat apa? Kena minta ampun untuk dia. Ya Allah, ampunlah dosa si fulan, ampunlah dosa dia, rahmatilah dia. Sebab ada satu hadis, Nabi kata, kafaratu man irtabtahu an tastaghfira lahu. Ini hadis. Ini pendapat kedua. Tak payah jumpa dia, tak payah minta maaf dengan dia. Habis kena buat apa? Minta maaf, minta keampunan Allah kepada dia. Hadisnya, Nabi kata kafarah, penghapus dosa, man irtabtahu, orang yang engkau umpatnya. Apa kafarah dosanya? Antastaghfira lahu, kamu minta ampun untuknya kepada Allah. Ya Allah, ampunlah dosa dia. Ya Allah, ampunlah dosa dia. Maka dosa mengumpat kita Allah ampunkan. Ini pendapat kedua. Pendapat pertama tadi, kena jumpa dia, kena minta maaf dia. Tangguhlah risiko kalau dia pukul ke apa ke. Pendapat ketiga, pendapat yang sederhana. Pendapat ni dinakal oleh Syekh Shalih Utsaimin, pendapat yang sederhana. Apa dia? Kalau kita ambil hak orang, ataupun kita mengumpat, dan dia belum tahu. Kalau dia belum tahu, cukup kita bagi tahu pada orang yang kita sebut tentang keaiban dia, kita bagi tahu dia, sebenarnya yang aku sebut tadi tak betul, salah, minta maaf. Cerita kepada orang yang kita cerita, jangan jumpa dia, tak perlu jumpa. Bila tu?
bila dia belum tahu cerita umpatan kita. Sebab bila dia tak tahu, dia tak rasa apa-apa pun, dia tak rugi apa-apa pun. Tapi kalau kita umpat dia dan berita tu sampai pada dia, dia terasa, masa tu kena jumpa dan minta maaf. Okey? Termasuklah bila kita ambil duit orang, kita nak bertobat macam mana ni? Nak bertobat. Jadi pendapat kata, kalau pendapat pertama, kena jumpa dia, pulang balik duit. Tapi kata kalau kita jumpa dia, dia kata, dia pukul kita. Oh, kamu ya, dah lama tak bayar hutang kan? Dia pukul, dia belasah. Takut. Maka cara kedua, kita cari orang tengah. Cari orang tengah yang dipercaya, tolong sampaikan duit ni pada si fulan. Bagi tahu dia, aku ada berhutang dengan dia, dan kamu tolong sampaikan supaya risiko tak ada pada kita. Tapi orang tu betul-betul boleh dipercaya, jangan pula diambil, dia pula lesap. Ataupun cara yang ketiga, kita hantar, ini pandangan ulama, kita post duit tu kepada orang yang kita curi tu. Ambil alamat dia, tak payah bagi tahu nama kita. Bagi tahu ini jumlah duit, bagi cek ke, ataupun apa-apa cara je lah. Ini duit yang saya curi daripada rumah awak dulu, RM500. Jadi saya minta maaf, saya pulangkan balik. Tak payah sebut nama. Itu cara yang terakhir lah, takut menimbulkan risiko. Barulah kita dikira bertaubat. Jadi yang paling susah, yang paling suka ialah bila dosa melibatkan orang. Ini melibatkan orang ni. Sebab tu bila nak mengumpat, nak mengutuk orang, nak mencela, fikir 10 kali. Sebab bila nak bertaubat, sangat-sangat susah. Kadang-kadang orang tu dah mati. Kadang-kadang orang tu dah pindah. Kita tak tahu di mana mereka, di mana alamatnya. Selagi mereka tak maafkan, dosa kita habis. Dan mungkin pahala kita transfer pada dia. Okey? Kau apa jam? Sekarang 1 jam 17 minit. Orang isap rokok, asik. Masuk. Hukum orang isap rokok. Isap rokok ni, ada ulama beza pendapat lah, tapi pendapat paling kuat berdosa, dan bila berdosa fasik. Apatah lagi dia isap rokok bukan sekali setahun, bukan sekali sebulan, setiap hari. Makna dosa isap rokok dosa kecil lah, tapi bila dilakukan berterusan dia boleh upgrade jadi dosa besar, dan dia adalah orang yang fasik. Sebab itulah setengah ulama dia kata orang yang isap rokok tak boleh jadi imam, tak sah, sebab dia ada sifat fasik. Jadi sempena dengan PKP ni kan, mungkin duit pun tak banyak, nak pergi kedai pun susah kan, bertaubatlah kepada Allah, jangan buat dosa-dosa kecil, dan apatah lagi dosa-dosa besar. Peluang untuk kita dekat kepada Allah, cari kekuatan. Tama-tama kita duduk kat rumah dengan anak, dengan isteri, takkan nak merokok lagi kan, berhentilah merokok. Okey, saya doakan kepada yang merokok dan yang buat dosa, termasuk diri saya, supaya ambillah peluang, Allah bagi peluang lagi masa ni untuk kita hidup, untuk kita bertaubat daripada semua dosa. Jangan jadi orang fasik. Sebab apa? Itulah seburuk-buruk gelaran. Setelah jadi orang beriman, tiba-tiba keluar daripada daerah iman kepada daerah fasik. Itulah seburuk-buruk perpindahan. Okey? Kita berhenti setakat ayat 11. Walaupun kita tadabbur satu ayat aja, tapi sebenarnya banyak ayat akan kita refer. Surah Al-Baqarah 212, surah Zukhruf ayat 32 kan. Banyak lagi Jadi yang penting bukan banyak ayat, yang penting berapa banyak kita faham dan berapa banyak ayat Al-Quran mengubah kehidupan kita. Okey, kita tengok soalan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 212, Ustaz ada sebut, boleh tak minta Ustaz jelaskan, Allah bagi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa hisab. Apakah maksud rezeki tanpa hisab? Rezeki tanpa hisab ialah pahala dan juga balasan di syurga. Adapun kat dunia ada batasnya. Orang dapat 5,000 kan, 5,000 je lah. Tidak ada lepas 5,000 dapat 50,000, lepas 50,000 dapat 5 juta, lepas 5 juta dapat 5 trilion. Tak ada. Kat dunia ada batas. Jadi yang dikatakan bighairi hisab ialah
pahala dan juga ganjaran di akhirat. Sebab bila Allah memberi, maka tak akan putus sebab Allah memiliki segala-galanya. Jadi maksud tanpa hisab ialah sama ada pahala ataupun ganjaran balasan di akhirat. Ustaz nak tanya, kalau ada kaum Lut di kalangan ahli keluarga ataupun sahabat andai, macam mana nak tegur? Kaum Lut ada di kalangan, bukan kaum Lut ni, kaum Lut dah mati. Ini kaum Melayu lah ni, Bani Melayu kan. Cuma perangai dia macam kaum Nabi Lut. Jadi cara dia, bacalah surah Al-Hijr. Bagaimana Nabi Lut menasihati orang yang buat kerja liwat ni. Bahkan mereka tu, kaum Nabi Lut datang rumah Nabi Lut sendiri dan minta nak buat kerja kotor, keji dengan tetamu Nabi Lut dalam rumah Nabi Lut. Macam mana cara Nabi Lut tegur? Nabi Lut kata, antaranya dalam surah Al-Hijr, kenapa kamu tak nak cari yang baik, yang halal? Kalau kamu nak kahwin dengan wanita, boleh aku tolong rekomenkan. Banyak lagi wanita. Itu yang berdasarkan fitrah. Kenapa kamu nak buat yang melawan fitrah manusia? Itu maknanya Nabi Lut nasihat dengan baik. Kemudian bila mereka tak dengar, Nabi Lut biarkan. Sebab tugas kita, wama alaina illal balagh. Kita tak boleh buat lebih pada tu. Kecuali kita ada kuasa, ada kerajaan, itu hukumannya lain. Boleh dibunuh orang yang buat kerja kaum Nabi Lut ni, hukum dia kalau ada kuasa, ada kerajaan, boleh bunuh, dan bunuhnya berbagai-bagai cara. Ada ulama kata hempak daripada gunung. Ada ulama kata hempakkan batu. Ada sampai tahap kata ada boleh bakar. Sebab perbuatan tu lebih keji daripada zina. Zina haram, tapi lelaki dengan perempuan fitrah. Ini di luar fitrah. Lelaki sesama lelaki. Jadi kita nasihat dengan baik dan berdoa pada Allah. Dan mungkin step satu lagi, kita boleh asingkan diri dia daripada dia, jauhkan dia. Supaya salah satu cara, mungkin bila kita jauhkan diri dia, jauhkan kita daripada mereka, mereka akan terasa dan mereka berfikir mungkin satu hari mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih pada itu, serah pada Allah. Apakah ciri-ciri orang yang fasik? Ciri-ciri orang yang fasik saya sebut tadilah. Pertama, dia buat dosa besar. Berzina, fasiklah tu. Tak payah 10 sifat. Kalau berzina, fasiklah tu. Kalau mengumpat, dosa besar, fasiklah tu. Tak payah 10 dosa. Yang kedua, dia buat dosa kecil tapi berterusan. Dia membazir setiap hari je, fasiklah tu. Jadi tak perlulah ada 10 sifat baru jadi fasik, tak. Salah satu ni, buat dosa besar walaupun satu dosa. Bila dia bertaubat, hilang fasik. Ataupun dia buat dosa kecil berterusan, fasiklah dia. Okey, yang seterusnya, kalau kita masak lebih dengan dia untuk memberi haiwan seperti kucing dan lain-lain, makan adakah diberi pahala ataupun dikira membazir? Ya, kalau kita beri makan, masak lebih untuk bagi kucing, maka dapat pahala lah. Kalau bagi pada anjing, macam pelacur pun, bagi minum pada anjing pun bukan setakat dapat pahala, penyebab dia masuk syurga, maka bagi makan pada kucing, pastilah dapat pahala. Apatah lagi yang memberi itu adalah orang yang beriman, bukan pelacur. Apa saja, sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu memandang remeh daripada kebaikan walaupun kecil. Walaupun kamu jumpa saudara kamu dengan senyum saja, senyum tu kecil je, tapi Nabi kata jangan pandang remeh. Jadi kalau bagi senyum pun dah dapat sedekah, pahala sedekah, bagi makan pada kucing lagi dapat pahala insya-Allah. Sebab nak senyum dengan bagi makan pada kucing, nak bagi makan lagi susah. Kena masak, kena cari kucing, kena jaga, subhanallah. Okey, seterusnya kalau gelaran itu diterima oleh tuan punya, okey. Kalau kita gelar orang tu dengan gelaran yang pada zahirnya nampak tak baik tapi dia suka, okey, tak ada masalah. Yang masalahnya ialah bila mengguriskan perasaannya ataupun dia tak suka. Dia memang apa dipanggil? Kudung. Contohlah dia kudung. Jadi kat kampung tu ada 3 orang nama Mak. Jadi untuk membezakan Mak ni, seorang ni Mak kudung. Jadi kita panggil Mak kudung. Dia pun tak kisah. Okey, tak apa. Kalau dia tak kisah, tak apa. Bagaimana jika ada orang yang mengatakan siapa dia nak cakap pasal ayat, siapa yang dia nak cakap pasal ayat Allah, baca Al-Quran pun tajwid tak betul. Tak faham lah siapa dia nak cakap
pasal ayat Allah. Maksud dia macam kalau saya orang cakap siapa saya nak bercakap pasal Quran. Al-Quran, sedangkan saya macam ni. Jangan termasuk menghina. Katalah kawan tu baca Quran tak betul, tajwid pun tak betul, tapi dia cakap Al-Quran dan maksudnya betul, jangan menghina. Sebab Allah sebut dalam Quran, dalam surah Sajadah dan banyak lagi surah, wa idza quri'al Quran, apabila dibaca ayat Al-Quran, hendaklah kamu diam dan dengar. Allah tak kata siapa yang membaca, siapa yang bercakap. Yang penting yang dia cakap ayat Quran dah betul. Dan terbalik pula, kadang-kadang orang tu tajwidnya mahir, makhrajnya 100% lebih pada orang Arab, tapi bila baca ayat salah, yang tu kita kena tegur. Jadi ukuran manusia bukan berdasarkan tajwid betul tak betul, tapi berdasarkan yang dia cakap tu betul ataupun salah. Kalau betul, kita kena setuju walaupun tajwid dia tak betul. Tapi kalau tak betul, kita tak boleh bersetuju walaupun dia pakar dalam tajwid. Kafarah dosa itu apa? Kafarah ialah penghapus dosa. Macam kita dalam majlis ilmu, bila dah habis majlis ilmu, disunatkan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa dipanggil tasbih kafarah? Sebab dengan tasbih itu kafarah menghapuskan kesalahan dosa kita dalam majlis ilmu tadi. Mungkin ada yang tertidur kan. Okey, hukum mencela mencaci dalam politik sama. Dan dalam politik lagi hebat, mencela kumpulan yang dia tak setuju. Kadang-kadang betul, kawan tu buat betul, tapi sebab bukan kumpulan dia, dia kutuk. Kadang-kadang dia menuduh pula, buat fitnah pula. Ini kumpulan liberal, ini kumpulan tak boleh pakai. Sama je, hukum dia sama. Sebab tu Allah sebut dalam bentuk umum, kaumun umum. Tak kira individu ke, kumpulan ke, jemaah ke, parti ke, sama. Hukum ambil buah daripada pokok jiran tapi di luar pagar di rumah. Hukum ambil buah dari pokok jiran tapi di luar pagar. Di luar pagar tapi pokok tu daripada rumah jiran. Jadi hukumnya sebaik-baik tak boleh lah. Sebaik-baik kena minta izin. Sebab walaupun masuk pagar kita, tapi tetap pokok dia. Dan buah-buah adalah buah dia. Sebab hasil kerja dia. Wallahualam. Kenapa tak ada buah dah di kedai? Ustaz. Ni semua ke ni? Semua. Oi, banyaknya. Kalau pendapat yang ustaz cerita pasal dosa mencela, boleh kita pilih mana-mana pendapat gitu ke? Dosa mencela. Cara bertaubat ni maksud dia? Cerita pasal dosa mencela. Bolehkah kita pilih mana-mana pendapat? Pendapat apa ni untuk bertaubat? Itu cara bertaubat lah tu. Pilih cara untuk bertaubat kan, bila melibatkan hak orang. Boleh kita pilih. Yalah, bila benda tu khilaf, kita boleh pilih lah. Tapi kalau kita rasa tak puas hati dengan minta ampun, pergilah jumpa istafti qalbak. Tanya diri kamu, kalau kamu puas, rasa agak-agak dah lepas, okey, pilih pendapat yang paling ringan. Tapi rasa tak puas, ambil yang itu sikit. Kalau rasa gedeber, berani sangat, pergi jumpa dia. Ambil pendapat yang paling tegas. Pergi jumpa berdepan. Kalau dia nak pukul, okeylah. Daripada aku hilang pahala dan aib aku terbuka di akhirat, baik aku dipukul sekarang. Okey? Kita boleh pilih ya. Mana yang boleh menenangkan hati kita. Kalau kita buat dosa, contoh mengumpat, tapi masa tu jahil. Apakah cara yang sepatutnya? Masa jahil, ada pendapat mengatakan tidak dia menjadi dosa sebab kita bercakap dalam keadaan jahil tanpa ilmu. Sebab tu banyak hadis, bila orang buat ibadat dalam keadaan jahil, maka Nabi tak suruh dia qada. Maknanya tak berdosa lah. Tapi kalau kita rasa tak puas, pergilah jumpa dan minta maaf. Sebab mengumpat ni sebenarnya secara fitrah. Secara fitrah, dia akan tahu benda tu salah. Mengumpat ni secara fitrah dia tahu benda tu salah. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu nak tahu dosa, kamu buat tu dosa tu pun tak, tanya diri kamu, dalam hati kamu. Kamu rasa tenang tak?
Kalau rasa tak tenang, kalau rasa bersalah, dosalah. Jadi sebenarnya mengumpat ni nak kata dalam keadaan jahil pun susah sikit lah. Kalau kita lupa tentang mencela, mengambil hak orang, macam mana? Lupa cela orang, peliklah sikit tu. Sebab nak mencela ni dia kena sedar, dia kena waras. Kalau betul-betul lupa, okeylah. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, diangkat pena, iaitu tak ditulis sebagai dosa, siapa? Pertama, orang yang tidur. Dia kutuk orang masa tengah tidur kan. Bodoh bini aku. Bini duduk sebelah. Tu tak berdosa. Ataupun yang kedua, dia dalam keadaan dipaksa. Dalam keadaan dipaksa. Orang letak pistol kat sini. Kemudian orang kata, kamu kutuk si fulan. Dia pun kutuk. Itu tak berdosa. Jadi kalau betul-betul lupa, semoga tidak berdosa. Jika ingin bertaubat daripada mengumpat, bolehkah kita sampaikan maaf kepada orang yang kita umpat itu melalui orang ketiga? Boleh. Berdasarkan pendapat tadilah. Ataupun tak payah orang ketiga, message je, message, WhatsApp. Adakah, soalan seterusnya, adakah sunnah Nabi setelah solat malam disunatkan untuk menunaikan solat taubat setelah hampir fajar? Tak disunatkan. Bukan sunnah Nabi lepas solat malam solat taubat, bukan sunnah Nabi. Cuma Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, siapa yang bertaubat, siapa yang berdosa, kemudian dia ambil wuduk, kemudian dia solat 2 rakaat, kemudian dia beristighfar, bertaubat kepada Allah, pasti Allah ampunkan dosanya. Nabi tak sebut bila, Nabi tak sebut waktu malam, Nabi tak sebut selepas solat tahajud. Yang penting apa? Lepas buat dosa. Jadi yang terbaik bertaubat ni, ataupun salat taubat, bukan waktu malam, bukan selepas salat tahajud. Tak. Yang terbaik salat taubat dan bertaubat ialah sebaik saja kita buat dosa. Kalau buat dosa pagi, ambil wuduk, salat 2 rakaat, minta ampun, insya-Allah Allah ampunkan. Jangan tunggu malam. Takut mati tengah hari. Perbezaan, mohon pencerahan. Perbezaan antara sunat dan sunnah. Secara ringkas, sunnah Nabi ialah semua perbuatan Nabi, semua perkataan Nabi dan semua pengakuan Nabi. Sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Maka dipanggil sunnah. Itu dia panggil tariqah ataupun cara kehidupan Nabi. Sama ada yang wajib ataupun cara Nabi solat berjemaah. Sunnah. Tapi hukum dia, ulama beza pendapat. Ada kata wajib, ada kata sunat. Adapun sunat pula, makna sunat apa dah? Tidak wajib lah. Sunat dia lawan tidak wajib. Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat tak berdosa. Adapun sunnah, semua perbuatan Nabi, semua kata-kata Nabi dan semua pengakuan Nabi. Mungkin kata-kata Nabi ada hukum dia wajib, ada hukum dia sunat. Mungkin perbuatan Nabi ada hukum wajib, ada hukum sunat. Saya bagi contoh. Bersiwak. Orang tanya, sunnah Nabi ke bukan sunnah? Sunnah. Ada soalan kedua, apa hukum bersiwak? Sunnah kita dah tahu dah. Sebab sunnah mungkin wajib, mungkin sunnah. Maka jawapannya, bersiwak sunnah Nabi dan hukumnya sunat. Iaitu, kalau tak buat, tak berdosa. Kalau buat, dapat pahala. Okey, yang ketujuh, soalan seterusnya, bila Allah menggunakan kalimah asa, contoh dalam ayat yang menyatakan tentang moga Allah ampunkan dosa orang yang turun daripada Bukit Uhud semasa perang Uhud. Adakah itu bermakna confirm Allah akan, bila Allah sebut asa tu, tengok konteks ayat lah. Kalau ayat yang kita belajar, moga-moga orang yang kita kutuk lebih baik daripada kita, tak mestinya. Tak mestinya. Tapi kalau contoh Allah berdoa, semoga Allah ampunkan orang yang turun daripada Bukit Uhud, maka doa Allah tu pasti. Jadi tengok konteks. Kadang-kadang asa tu makna pasti, kadang-kadang mungkin ya, mungkin tak. Tengok konteks ayat. Bagaimana soalan seterusnya? Bagaimana untuk mengelakkan diri daripada mendengar aib orang, terutama jika melibatkan saudara mara sendiri dan yang menyampaikan itu pun saudara sendiri? Bagaimana nak mengelakkan? Sebab tu langkah pertama Nabi bagi nasihat. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhaliluhu. Seseorang itu akan ikut gaya hidup ataupun agama seseorang. Maka kaedahnya, Nabi kata, pilihlah kawan yang baik untuk dijadikan kawan. Sebab apa? Kalau kita berkawan dengan orang yang suka mengumpat, kita kena tempias dia.
Itu kaedah pertama. Pilih kawan yang suka cakap benda yang baik je dan benci mengumpat, supaya kita dapat elakkan. Tapi kalau tak dapat dielakkan, kita duduk dalam keluarga, nak elakkan tak boleh sebab dia keluarga kita, maka Nabi sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi. Siapa melihat kemungkaran, tak kira daripada siapa, keluarga ke, bapa ke, maka wajib ke atasnya mencegah dengan apa? Biadih. Biadih makna dengan tangan, iaitu dengan kuasa. Kalau dia sebagai bapa, anak dia sedang mengumpat, dia kena larang dan stopkan anak dia. Tapi kalau dia bukan bapa dan tak ada kuasa, maka fabilisani, nasihat dengan baik. Boleh tak kita tukar topik lain? Sebab sekarang ni, dahlah kita ni ditimpa musibah kan. Jangan kita tambahkan musibah ni dengan dosa pula kan. Kalau kita beranilah. Kalau tak berani, bagi tahu, minta maaf saya ada hal, bangun. Kalau tak berani juga, kalau kita bangun mungkin orang menimbulkan masalah besar lah, maka fabi qalbi, bencilah perbuatan itu dengan hati. Okey? Tapi jangan putus hubungan. Walaupun anak keluarga kita memang kaki umpat, jangan sampai putus hubungan. Kurang ke pergaulan, kurang ke perjumpaan, tapi jangan putus hubungan. Bagaimana? Dah habis ha? Okey, cukup ah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak baik daripada saya, dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi besok ah. Besok ada kuliah live lagi pukul 10.30 ah.